Kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi kan Lin ada tis-tis sikit di jam ini untuk suri rumah wajib dengar. Sebab Lin tahu sekarang ni, zaman sekarang ni ramai suri rumah yang berpendidikan. Orang kata educated lah, berijazah. Tapi ada ijazah pun kenapa memilih untuk duduk di rumah, untuk menjadi suri rumah. Jadi hari ini kita punya topik untuk suri rumah sekalian, suri rumah berijazah, dan kita bawakan dua panel kita hari ini, Dr. Hamizah, pengarah Konsuri 2023, dan juga kita ada lagi seorang Dr. Zilal, pensyarah kanan Akademi Tamadun Islam dan fellow penyelidik Pusat Penyelidikan Fiqh, Sains dan Teknologi UTM. Okey, macam Miza sendirilah, kita sebagai mukadimah kan, sebagai pengarah Konsuri 2023, Lin dapat tahu hari itu masa dalam perbincangan kita, Miza ni seorang yang sangat berpendidikan doktor, boleh kita panggil doktor falsafah. Betul. Masya-Allah. Kenapa memilih untuk berada di rumah instead of menjadi wanita yang berkerjaya? Okey, sebelum tu Assalamualaikum. Terima kasih Lin kerana jemput kami untuk discuss tajuk ni. Tapi sebelum saya jawab soalan tu, boleh tak saya perjelaskanlah tajuk tu kan, suri rumah berijazah. Suri rumah tu mungkin kita dah tahulah, kita dah maklumlah suri rumah tu siapa, perempuan yang tinggal mungkin duduk di rumah. Pekerjaannya tu dia pilih lah nak buat apa pun. Ada juga yang buat bisnes sebagai part time contohnya kan. Tapi bila sebut berijazah, saya nak bagi satu perspektif yang lebih luas. Mungkin lebih sedap kalau kita panggil sebagai suri rumah berpendidikan tinggi. Jadi suri rumah pendidikan tinggi ni, saya boleh kata dia ada satu persamaan mungkin daripada segi sifat dia yang ada hasrat ataupun attitude, sukakan ilmu itu. Jadinya bila jadi regardless lah dia ada diploma ke, dia ada ijazah ke, atau doktor falsafah sekalipun, persamaan cintakan ilmu tu, suka cari ilmu tu buatkan dia mahu jadi terbaik dalam apa pun peranan yang dia ambil. Jadinya menjawab soalan Lin tadi, kenapa memilih duduk di rumah kan. Saya personally, kalau jawapan saya sendiri atas waktu perkahwinan. Jadi soalan ni dia mungkin sebelum saya jawab soalan tu, saya tertanya juga, ada ke orang yang nak tahu lebih lanjut tentang kita punya keputusan dalam hidup semua kan. Sebabnya nak menjawab soalan kenapa ni, dia bergantung kepada siapa yang tanya juga, dan bergantung juga kepada fasa suri rumah tu. Jadi kalau anda katalah suri rumah tu baru saja setahun dua memilih untuk jadi suri rumah, dia mungkin agak struggle nak mungkin dia punya penjelasan soalan kenapa tu mungkin panjang lebar. Dia nak justifikasi supaya orang faham kan. Tapi untuk suri rumah yang dah lama, jawapan dia mungkin lebih bertenang. Dengan semudah suami tak kasih contohnya. Sebab yalah, bergantung pada siapa yang bertanya kan. Kadang-kadang orang nak ajak bersembang, berbahasa-basi begitu kan. Jadi jawapan tu nak menjawab soalan kerana tu, baru ni saya sempatlah buat satu survey dalam saya personal Facebook. Jadi rata-rata mereka ni memilih menjadi suri rumah, suri rumah berijazah ni pilih jadi suri rumah atas faktor keluarga, perkahwinan, anak-anak juga. Kalau most of cases tu bila anak-anak perlukan komitmen perubatan, jadi kalau bekerja dia agak sukar nak committed kan. Jadinya itulah yang menjadi reason kenapa memilih duduk di rumah tu. Masya Allah kan. Tapi tentunya pastinya lah waktu membuat keputusan itu macam-macam dah ditimbang tara kan. Betul. Kan, dah doktor kot. Kan. Kita juga tak menolak. Betul. Keputusan itu disokong oleh kemampuan suami yang boleh menampung. Lagi sekarang ni zaman yang serba susah dari segi financially kan. Kita tak menolak kemungkinan yang suami itu mampu. Jadi keputusan itu bukan keputusan yang mudah. Betul. Tapi kadang ada je kan orang yang memang nak duduk, memang nak menjadi suri rumah pun sebenarnya, dan rezeki itu ada berpihak kepadanya. Kan ada orang nak jadi suri rumah kan, rezeki dia berpihak padanya. Ada orang yang macam nak tapi dia tak ada capacity tu, maksudnya dia belum boleh melakukannya sebab atas dasar keuangan dan sebagainya kan. Okey, juga bersama dengan Dr. Zilal, pensyarah kanan Akademi Tamadun Islam dan fellow penyelidik Pusat Penyelidikan Fiqh, Sains dan Teknologi UTM. Boleh juga kita panggil ustazah. Masya-Allah. Okey, hari ini kita nak bercakap mengenai suri rumah berijazah. Kalau kata anda mungkin baru je bersama dengan Lin, suri rumah berijazah. Kita nak menyangkal lah pandangan ini kan. Ramai yang kata, kenapa berijazah tapi duduk rumah? Kenapa berpendidikan tinggi tetapi duduk rumah? Adakah bukankah itu satu kerugian, doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Sis Lin dan juga Dr. Miza, rakan saya. Okey, soalan ni memang menarik dan tertariklah untuk kita kupas dia. Tetapi secara ringkasnya boleh saya katakan bahawa persoalan-persoalan sebegini berpunca daripada pemisahan
ataupun ketidakjelasan apakah matlamat dan tujuan dan juga kepentingan menuntut ilmu. Jadi untuk mengupas tentang ini saya mengambil dari perspektif Islam lah. Jadi apa panduan kita? Islam bagi panduan apa tentang menuntut ilmu? Okey, yang paling asas sekali adalah, yang paling kuat sekali pegangan yang kita boleh pegang adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada manusia adalah untuk menuntut ilmu. Jadi regardless apa pun yang akan kita dapat selepas kita menuntut ilmu setinggi macam Dr. Miza kan, Dr. Falsafah, apa tujuan dan matlamat menuntut ilmu tu sebenarnya? Okey, satu lagi panduan yang Al-Quran beri kepada kita adalah dengan menuntut ilmu ini akan mengangkat darjat manusia berbanding manusia yang tidak menuntut ilmu. Dan satu lagi hadis yang boleh menjadi panduan kita adalah hadis Rasulullah SAW. Okay, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, hendaklah dengan menguasai ilmu. Jadi saya nak menyatakan pendirian kami di sini adalah suri rumah adalah satu profession. Kerana profession itu memerlukan pengetahuan, kemahiran dan juga coping skill yang sama, daya tahan yang sama dengan mana-mana profession yang lain. Dan untuk itu apa kepentingan suri rumah berijazah berpendidikan ini saya akan kongsikan research yang telah dijalankan di seluruh dunia. Masya-Allah. Jadi ianya bukan satu kerugian lah walaupun suri rumah itu berpendidikan tinggi, ilmu itu walaupun kita bekerja ke, kita duduk kat rumah ke, kita kat mana-mana, menuntut ilmu tu sangat digalakkan dalam Islam. Okey. Dan ianya untuk kita survive dalam dunia ini sebenarnya. Okey, dan kejap je lagi sebagai Dr. Falsafah kan, bersama dengan pengarah konsuli kita Dr. Miza, mesti pernah terima cabaran-cabaran macam kau kan ada ni ijazah, ada orang kata PhD lah dan sebagainya kan, kenapa memilih juga untuk berada di rumah, lepas tu dengan education yang ada, dengan pendidikan yang tinggi ni, lebih banyak gaji yang boleh dapat dekat luar dan sebagainya. Cabaran-cabaran mungkin dari kata-kata manusia, mungkin dari pandangan manusia itu sendiri, ataupun ada cabaran-cabaran lain dalam memegang ataupun dalam menggalas tugas suri rumah tu. Kejap je lagi, okey? Tadi Lin ada bertanyakan kepada pengarah konsuli kita Puan Miza ni, apakah cabaran yang dihadapi bila menggalas tugas sebagai suri rumah? Of course kata-kata pandangan orang doktor kot, kan, Dr. Falsafah kot jadi suri rumah. Apa antara yang diterima? Kritikan ke dan sebagainya? Lin, macam saya jelaskan tadi, dia soalan-soalan tu kan, dia lain jawapan bila lain fasa tau. Jadi dia bergantung kepada fasa suri rumah tu jugalah. Macam kita ada general thought bila kata suri rumah berijazah ni dia macam bijak, pandai ataupun mudah, bijak lah untuk mengendalikan atau menguruskan apa pun. Pernah dengar tak kelebihan boleh jadi kekurangan kita? Dan baru juga saya ada buat survey apa cabaran suri rumah. Rata-rata ada yang kata nak suka mengawal. Jadinya kita bijak nak mengawal, tapi macam mana seorang suri rumah tu bijak meletakkan diri dia supaya position dia tu digalas dengan baik. Lagi satu, baru ni saudara Azman Azlan ada quote dalam Twitter dia. Kata suri rumah tu adalah pekerjaan yang high intelligence. Jadi kata cabaran yang datang tu, kalau suri rumah tu tak ada intelligence yang tinggi, sukar untuk kita mengendalikan lah cabaran-cabaran tu. Dan macam saya kata tadi, mengikut fasa, kalau makin lama suri rumah tu dia berada dalam maaf Lin, bila semakin lama dia jadi suri rumah, fasa penerimaan tu dia semakin menerima tatian suri rumah bersama-sama dengan package cabaran tu. Jadinya bila dia terima diri sebagai suri rumah, apa pun cabaran orang tanya ke, cabaran daripada keluarga ke, bila mana dia menerima position itu, dia akan dia sangat berlapang dada lah. Ya, sangat berlapang dada dan boleh menguruskan apa pun cabaran tu. Itu dia. Maksudnya penerimaan, maksudnya acceptance lah. Accept dulu kita ni adalah seorang suri rumah dan segalanya akan Allah aturkan dengan baik. Kita juga akan berlapang dada, semuanya kita akan terima dengan baik jugalah. Maksudnya acceptance tu perlu ada. Kan kita sebagai suri rumah yang berpendidikan tinggi ni, sebab pastinya ada kata-kata, pandangan-pandangan orang yang sangat negatif. Bukan orang saja, even mak ayah saya pun mengharapkan sesuatu kan bila kita belajar tinggi. Apa guna belajar tinggi? Duduk kat rumah
rumah. Itu selalu kita dengar kan. Okey, kejap je lagi kita akan bersama dengan Dr. Zilal, pensyarah kanan Akademi Tamadun Islam dan fellow penyelidik Pusat Penyelidikan Fiqh Sains dan Teknologi UTM. Nak tanya beliau ni, boleh kalau doktor highlightkan ataupun jelaskan kualiti suri rumah berijazah ni berdasarkan kajian. Tadi doktor ada cakap pasal research tu. Sekejap lagi kita sambung terus bersama dengan kami di Zayan, destinasi nasyid anda. Tadi Lin ada bertanyakan kepada Dr. Zilal, pensyarah kanan Akademi Tamadun Islam dan fellow penyelidik UTM. Lin tanya, kalau tadi doktor ada sebut mengenai research dan juga orang kata kajian-kajian yang dilakukan secara lokal di tempatan ni, kualiti suri rumah berijazah ni berdasarkan kajian itu, adakah memang betul yang berpendidikan tinggi ni suri rumah ini berkualiti? Katanya menarik kan. Okey, jadi kami di Pusat Pendidikan Fiqh Sains dan Teknologi sedang menjalankan satu kajian lah berkaitan kesejahteraan wanita berkerjaya yang saya ditanggungjawabkanlah sebagai ketua penyelidiknya. Jadi along the way kami jalankan pendidikan itu, datang seorang ahli daripada Suri Rumah Rahmah yang menyatakan ingin membuat penyelidikan berkaitan kesejahteraan suri rumah. Jadi semasa dalam proses perbincangan tu saya banyak argue. Kenapa suri rumah ni boleh dikatakan sebagai satu kerjaya kan? Sebab saya nak mengkaji wanita berkerjaya. Jadi di situlah mengapa Islam dan Allah sendiri menggalakkan kita menuntut ilmu, kerana dengan ilmu akan memberi cahaya, memberi suluh kebenaran kepada kita, dan di situlah terbuka minda kami semua bahawa suri rumah ini kita perlu angkat dia dalam aspek pendidikan ilmiah. Jadi antara kualiti yang boleh dikongsi kualiti suri rumah berijazah ini, yang pertama adalah, ini menurut kajian suri rumah berpendidikan tinggi mempunyai tahap kesejahteraan hidup yang lebih baik dari segi fizikal dan mental. Kerana bila suri rumah yang mempunyai ijazah, mempunyai pendidikan, mereka boleh mengawal emosi mereka. Yang kedua, suri rumah berpendidikan tinggi mempunyai daya tahan yang tinggi, yang orang panggil resilient kan. Jadi belajar tu dah susah, jadi dah melalui, apalagi Dr. Mizah kan belajar sampai PhD dan melalui cabaran-cabaran PhD tu. Dan sudah tentulah dia boleh mengaplikasikan cabaran tersebut dan menguruskan cabaran tersebut. Dikiranya suri rumah ni yang berpendidikan ni dia ada satu skill penyelesaian masalah, problem solving skills. Yang ketiga, kemahiran sewaktu belajar boleh diaplikasikan dalam rumah tangga. Kemahiran menguruskan masa, menguruskan kewangan, menguruskan pendidikan anak-anak dan sebagainya. Jadi itulah 3 dapatan awal yang boleh kita kongsikan untuk sesi pada hari inilah. Itu dia kan definisi ataupun kualiti yang ada pada suri rumah yang berijazah ni. Okey, kejap lagi kita nak kembali kepada Dr. Mizah lah, one of the panels hari ini kan, pengarah Konsuri 2023. Sebagai pengarah program, kita tahu kita akan mengumpulkan, Konsuri akan mengumpulkan pelbagai suri rumah di satu tempat kan. Dan kenapa nak buat Konsuri ni at the first place? Bukan ke suri rumah ni kan boleh je belajar sendiri-sendiri nak jadi suri rumah kan, tak payahlah macam nak kena ada sampai convention ke dan sebagainya kan. Kenapa objektif utama? Kejap je lagi. Tadi panjang lebar dah kita cakap pasal suri rumah berijazah ni kan. Dan Oktober nanti, 28 Oktober nanti kita akan ada convention ataupun konsuri, kita panggil convention suri rumah kan. Okey, kenapa apa objektif dia adakan convention ni? Bukankah suri rumah ni dah pandai dah buat semua benda sendiri dan sebagainya? Kenapa program sebegini perlu diadakan? Puan Mizah. Okey, convention suri 2023 tu, convention suri ataupun untuk tahun ni kita sebut sebagai convention suri 2023, Persidangan Suri Rumah Kebangsaan. Ini adalah salah satu program sebenarnya bawah kita punya model. Jadi nak kata program ni dia target untuk kita mencapai ataupun melaksanakan untuk melaksanakan objektif tujuan Persatuan Suri Rumah Rahmah tu diwujudkan. Jadi kita nak memberdaya suri. Nak memberdaya suri ni kalau tak ada target, susah, macam agak susah macam kita nak capai kan. Jadi kita buat program dan kalau ingat lagi Puan Huda minggu lepas dia sebut pasal MPS, model pembangunan suri. Jadi apa-apa sahaja program yang diadakan bawah persatuan sebenarnya mencakupi nilai-nilai yang dalam model tu dah tetapkan. Jadinya kerja kita buat program lah, tapi along the way buat program tu banyak yang kita gali pasal lebih-lebih lagi pada potensi suri. Macam Dr. Zilal ada sebut tadi, tahap pengendalian suri bila dengan cabaran lebih baik. Betul. Saya dah terlibat dalam beberapa program dan Konsuri ni peringkat national lah, peringkat kebangsaan dia besar kan. Jadi cabaran tu lebih besar lah. Jadi program kecil ke besar ke, saya nampak suri rumah ni
cara mengendalikan tu, macam kita suri rumah duduk kat rumah, macam mana kita nak buat meeting, nak menguruskan sampai nak merealisasikan program besar tu sangat sebenarnya mencabar. Dan itu yang menjadi jalan untuk suri rumah ni berdayakan. Kalau nak katanya kenapa berprogram, program itulah yang menjadi jalan untuk kita memberdaya suri rumah ni. Jadi bukan kalau ikut data Persatuan Suri Rumah Rahmah, 75% ahli kita mempunyai minimum ijazah. Jadinya mereka semua ni dalam cabaran untuk mengendalikan emosi ke apa ke, mereka belajar cara menguruskan diri bila terlibat dalam mengadakan program. Itu dia kan. Jadi memang dengan adanya program ini pelbagai lah yang boleh dipelajari, yang boleh digali oleh bukan sahaja committees, members juga akan dapat banyak ilmu dan juga banyak hasil yang positif lah, insyaAllah. Okay. Sebagai pengarah program, Lynn diberitahu sebagai pengarah program Konsuri ni, UTM sendiri kan, apa pelibatan UTM dalam Konsuri 2023 sebagai co-organizer. Okey, jadi untuk conference kita kali ini kita ingin mensinergikan antara akademik, iaitu di universiti, dengan komuniti. Jadi di tahun ini saya rasa amat bertuah lah kerana kami berpeluang untuk bekerjasama, berkolaborasi dengan Persatuan Suri Rumah Rahmah. Jadi peranan kami adalah dari aspek akademik lah. Kami menguruskan panggilan kertas kerja dan juga pertandingan e-poster. Jadi telah dibuka dan sebenarnya telah tutup. Penyertaan juga amat menggalakkan dan sehingga sekarang masih ada lagi permintaan sebenarnya. Jadi pembentangan kertas kerja ni hanya dijalankan secara online saja. Secara pre-recorded video. Dan juga e-poster juga kami akan masukkan di dalam Facebook Akademi Tamadun Islam, dan menariknya setiap penyertaan berpeluang menerima anugerah khas. Kategori kertas kerja dan juga kategori poster. Jadi mana-mana yang masih berminat ahli akademik, sebab di sini kami ingin menghubungkanlah researcher, ahli akademik dalam bidang wanita, kekeluargaan ataupun sains sosial. Kami juga menerima kajian-kajian dari segi aspek sains, kimia, kemudian ada bahagian pengajian Islam, ada bahagian pengurusan rumah tangga. Jadi di sini adalah satu platform lah di mana kita ingin menyatukan. Kita tak nak ada lagi pemisahan antara mindset bila berpendidikan tinggi dan suri rumah itu adalah satu benda yang sangat janggal untuk dibincangkan bersama. Jadi ini adalah satu platform yang kami buka sekiranya ada di kalangan para pendengar, ahli akademik ataupun orang awam juga suri rumah ingin menghantar penyertaan. Kertas kerja hanya perlu hantar extended abstract saja, 3 muka surat saja. Kat mana hantar tu? Boleh hubungi sekretariat kami, Dr. Siti Suhaila, 013-293-6624. Kenapa saya perlu beritahu nombor? Sebab kita dah tutup, tapi sekiranya disebabkan masuk Zayan ni ada permintaan, kita akan consider lagi untuk terima. Nombornya 013-293-6624. Okey, itu dia. Alright, last kali daripada Dr. Miza sendirilah, kepada sesiapa yang nak join Konsuri 2023 Convention Suri Rumah ini, macam mana boleh nak pergi ke mana, website ke, ada apa ke yang boleh kita hitkan mereka untuk channelkan mereka ni semua? Penyertaan masih lagi dibuka, lagi pula kita buat secara hybrid, bukan sekadar fizikal, dan kita juga ada secara online. Jadi apa-apa maklumat berkaitan dengan convention boleh layari laman web surirumah.rahmah.com/konsuri 2023. Alright, ada Instagram ke Facebook yang boleh diikuti, yang boleh di-follow? Facebook Convention Suri 2023 dan Persatuan Suri Rumah Rahmah Malaysia. Instagram pun Suri Rumah Rahmah. Suri Rumah Rahmah. Okey, itu dia. Jadi kepada anda suri rumah yang mahukan yang nak join sekali, yang nak together bersama dengan nak me time, nak together gebang-gebang kan, nak berkumpul-kumpul. Okey, ini adalah tempatnya, dan bukan saja berkumpul biasa-biasa santai, kita ada ilmu juga nak disampaikan. Okey, tentunya semua ni untuk
untuk memperkasakan suri rumah sekalian, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada Dr. Miza dan juga Dr. Zila hari ini studi bersama dengan Lin hari ini. Insya-Allah mudah-mudahan minggu depan kita akan bawa tetamu-tetamu lain pula dalam konsuri lah, kan orang kata menjelang convention kita ni, insya-Allah. Okey, sampai sini saja kita bersama. Assalamualaikum. Terus bersama dengan kami di Zayan, destinasi nasyid anda.